Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat bersua kembali dalam program iaitu program Jom Singkoh Wakaf Ilmi. Jadi program ini adalah program dalam bentuk santai, kita kata dalam bahasa Kelantan, kita kecek kira. Namun dalam kecek kira kita ini, kita ada mesej yang kita nak sampai, khususnya dalam peneguhan dan pengukuhan ilmu. Jadi program kita pada malam ini, amo tidak keseorangan diri, amo ditemani oleh sahabat-sahabat kita, iaitu yang pertama Al-Fadhil Ustaz Hashim bin Muhammad, seorang murabbi, seorang pendakwah, pembimbing, dan pakar dalam ilmu tafsir dan hadis. Yang kedua, sahabat ambo Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Azimi ambo dan tuan-tuan sekalian, untuk membincangkan ataupun untuk kita memperkatakan suatu tajuk ataupun suatu keadaan, iaitu norma baru keluarga sejahtera. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada sekarang ini adalah suatu keadaan yang luar biasa daripada kebiasaan. Kalau 20 tahun yang lalu ataupun tahun-tahun yang lama dulu, bila kita dengar orang memperkatakan tentang alaf baru ataupun tahun cyber ataupun wawasan, kita rasa tak tercapai akal kita untuk kita mendapatinya. Namun sekarang kita berada dalam apa yang kita dengar pada 20 tahun yang lalu ataupun 30 tahun yang lalu ataupun masa-masa yang lalu. Artinya bahasa yang kita ada sekarang ni dia panggil masa yang luar biasa daripada biasa. Kita diuji satu keadaan yang merubah segala-gala. Jadi perbincangan kita pada kali ini, insya-Allah kedua-dua sahabat kita ni akan berkongsi pandangan, berkongsi maklumat kepada kita sekalian. Bagaimanakah kita nak alami ataupun yang sedang kita alami suasana ni, suasana kata alaf baru ataupun norma baru. Jadi bila sebut norma baru ni, dia ada kita dengar pandemik, ada kita dengar SOP, ada kita dengar penjarakan sosial, macam-macam. Namun kita telah pun nak tak nak, kita telah pun diuji dengan satu keadaan yang kita rasa begitu kekok kita nak hadapi. Jadi fokus kita pada malam ni iaitu sebuah keluarga. Keluarga yang kita maksudkan di sini iaitu bagaimana sebuah keluarga yang nak capai keluarga sejahtera dalam menjalani norma baru. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila sebut satu keluarga sejahtera, dalam bahasa Arab kita panggil usratun salimah. Usratun salimah. Jadi bagaimana kita rasa kita nak faham
mencapai satu nilai ataupun nikmat hidup berkeluarga dalam selamat. Selamat ni segala-gala. Jadi hamba petik satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Ia bermaksud dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhan kami, iaitu Allah Ta'ala telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kemudian kamu dapat mendiami melalui proses pasangnya itu dengan tenang, dengan berkasih sayang, dengan penuh rahmah, dengan bertoleransi, dengan penuh mengecapi segala nikmat. Dan inilah sebahagian tanda-tanda kebesaran bagi satu kaum yang berfikir. Jadi Suratul Rum ayat 21. Ayat ini menggambarkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita untuk kita kecapi. Jadi untuk kita nak faham lebih lanjut lagi ataupun untuk kita nak merasai nikmat Allah Ta'ala ini, bolehlah kiranya Al-Fadhil Ustaz Hashim bin Muhammad cuba berkongsi dengan kita dengan beri sedikit pencerahan berdasar kepada mawaddatan warahmah, nikmat berkeluarga dengan penuh kasih sayang, penuh kemesraan, dengan segala hormatnya dijemput Al-Fadhil Ustaz Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan lebih molek tak? Alhamdulillah. Buti molek. Alhamdulillah. Ramai dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi sahabat Allah Ustaz Yusri, yang dikasihi sahabat Allah Dr. Wan Azimi. Ya. Sila Ustaz. Kita malam ini kita comel dah lain. Ada suasana comel dah. Udara luar comel. Masalah lain. Ada masalah sini. Ya tuan-tuan. Biasa dah. Ni Allah baru. Inilah satu benda yang kita alami. Norma baru ni. Skala copong comel clear molek. Jadi norma baru ni masuk atas talian dia panggil. Kecek atas talian dengan kecek guna raya ni dia lain sikit. Sila Ustaz. Baik. Kita apa ni sambil kita menunggu Al-Fadhil Ustaz Hashim, masalah teknikal sikit tuan-tuan, hamba minta maaf. Kita teruskan buat bicara kita, perkajian kita ni, iaitu jadi sebagaimana kita hamba sebut saat ni, norma baru dalam sebuah keluarga sejahtera. Jadi kalau kita tengok sekarang, macam-macam kita dapati
keluarga. Keluarga ni sama ada apa ni dia kahwin, duduk dengan ayah mak, ataupun dia tidak kahwin lagi duduk dengan ayah mak, ataupun keluarga yang ramah ke, keluarga yang sikit ke, ada keluarga yang miskin, ada keluarga yang kaya. Namun pelbagai apa ni keadaan masyarakat kita ataupun umat kita. Jadi bila berhadapan dengan situasi begini, situasi norma baru ni, macam-macam kita tengok gelagak-gelagak ataupun dia panggil panorama. Macam-macam. Tak, ada yang apa ni hak skala tidur molek, tidur tak cukup, ada skala hak tak ada nak makan ni makan semua. Ada yang apa ni tak makan-makan, ada yang macam-macam keadaan. Siapa perekat, ada yang hilang nyawa, ada yang sanggup bunuh diri, ada baloh, ada apa ni bercerai, ada pisah, ada macam-macam. Jadi boleh kita apa ni tanya ataupun kita tanya dengan Al-Fadhil Dr. Wer ni berkenaan dengan suasana keluarga apabila menghadapi dalam norma baru ni. Bagaimana apa ni pengalaman ataupun dapatan daripada Al-Fadhil Dr. Wer dengan segala hormatnya dijemput Sawai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Yusri selaku pengurusi dan moderator lah. Sila Doktor. Dalam majlis pada hari ini. Al-Fadhil Ustaz Hashim yang insya-Allah akan sambung pula bicara dia lepas ni. Memanglah alhamdulillah kita berada dalam suasana baru lah ni. Dan kita hari ini terima kasihlah kerana dijemput untuk duduk dalam atas wakaf ni, wakaf ilmi bagi tujuan untuk bicara berdasarkan kepada maklumat yang kita ada, pengalaman masing-masing, sambil kita menikmati suasana baru kita duduk dalam ini, suasana norma baru disebut tadi. Maka sudah semestinya cara hidup kita dan cara tindakan kita pada akhir-akhir ini adalah berubahlah daripada suasana yang sebelum ni. Asasnya kita ni kalau masuk norma baru ni maknanya kebiasaan. Sepatutnya jadi biasa. Biasa ni benda yang tak biasa. Yang luar biasa. Jadi kita diminta supaya berada dalam suasana yang asasnya jaga keselamatan. Asasnya dikata sebagai matitoh tueku baru ni lah dalam mesyuarat Majlis Raja baru ni ada tujuan asasnya adalah tujuan untuk memelihara kehidupan dan juga menyawa masyarakat rakyat ni. Maka inilah dia buat satu sistem dalam suasana darurat yang kita hadapi sekarang ni. Sudah semestinya ada beberapa peraturan baru jadi kena ke yang sepatutnya kita antara lainnya elok daripada kita ni muamalah gaul ramah di tempat ramah. Walau bagaimanapun kita tengok bahawa hakikat sebenarnya kita tak berubah. Kita tak berubah pada sudut hakikat kehidupan ni. Khususnya keperluan kita. Sebagaimana Al-Fadhil moderator sebut tadi, keperluan kita ni antara disebut dari ayat Quran surah Ar-Rum tadi adalah supaya kita hidup suasana berkeluarga. Hidup suasana yang ada dalam keluarga ni, yang kita tengok suami isteri ada, anak-anak dia ada, ibu bapa dia ada, adik-beradik ada, maka sudah semestinya keperluan dalam memenuhi fitrah manusia ini inilah merupakan nikmat yang Allah sentiasa akan berterusan walaupun di mana kehidupan kita. Allah baru ke, masa PKP ke, ataupun masa darurat atau luar darurat ke, maka hakikat sebenarnya hidup kita sama je hakikatnya. Hakikat kehidupan berkeluarga, apatah lagi dalam aspek menunaikan tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab. Maka inilah hakikat yang tak berubah. Hakikat kehidupan yang tak berubah. Maka sebab inilah realiti yang walau mana orang sebut status dia. Status orang ni sama ada dia tu orang berada ke orang kayangan lah dia sebut kan.
Ataupun orang miskin, orang biasa, orang kampung. Maka semua sekali ni hakikatnya sama je. Keperluan pada sudut manusiawinya, ianya sama je. Berajak kepada dunia, berajak kepada berkeluarga, berajak kepada hubungi keluarga, menunaikan hak, melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Maka ini hak asas segala-galanya sepatutnya kita bincang. Realitinya dengan cabaran yang ada ni, maka sebenarnya halangi-halangi untuk mencapai tujuan dan fitrah ni ada banyak masalah. Ada banyak masalah sikit lah. Zaman tak boleh kena duduk di rumah. Maklum lah, tak boleh keluar. Sepuluh skala. Skala duduk lepok kedai kopi, saat-saat kita ni. Duduk lepok kedai kopi, sedap benar. Habis ya subuh. Semaya subuh masjid boleh pergi. Habis semaya subuh masjid, duduk lepok kedai kopi. Kan? Kedai kopi dulu, hantar anak sekolah. Jalan ke Ustaz? Orang kita yang kampung dia kalau kopi dulu kadang-kadang. Buah dulu, boleh sepotong rokok dulu. Tapi lah ni tak boleh dah lah. Lah ni tak boleh. Jadi hakikat orang tak boleh ni lah kemungkinan. Kumpulan orang panggil stres. Orang zaman dia panggil stres. Nak merokok pun tak boleh. Bini ada, anak ada. Sebagai contohnya, bak rokok. Apatah lagi dalam bak-bak yang lain. Bak lain, cara muamalah nak bawa, nak gapo, maka ianya terhalang zaman ni. Sebab itulah cabaran dalam aspek pembinaan rumah tangga ni, dalam suasana hidup berumah tangga ni, ada juga kesan dia. Ada juga kesan dia. Maklumlah, sebelum ni, masing-masing cukup time, pergi kerja masing-masing. Tapi lah ni bekerja daripada rumah. Bekerja dari rumah. Orang kerja pejabat pun, tak boleh pergi kerja, kena kerja rumah. Jadi kerja rumah pun ada dah arahan ni. Maksud kerja rumah maknanya jangan tidur. Makna dia. Handset kena buka. Tu makna dia. Kalau pakat kerja di rumah tapi pakat pergi negara belakang, jabat telefon untuk akak, ni pun orang panggil lari pada hakikat konsep bekerja pada rumah. Kan Ustaz I, boleh juga Ustaz I. Betul Ya. Maknanya apa ni, kalau dulu satu kita duduk rapat-rapat, nikmat kita boleh kata bersemuka. Betul. Norma baru ni kena duduk jauh-jauh. Maknanya nak apa ni, nikmat di dekat ni sudah kita seolah ditarik kan. Tak boleh nak duduk dekat-dekat. Kena duduk jauh-jauh. Tak. Jadi dulu kalau jauh ni kok rindu lah. Sekarang ni kesan daripada duduk jauh itulah. Dia akan beri bekah sebagaimana apa juga sebut saat ni lah. Tak kesan pada keluarga. Duduk berjauhan. Betul lah. Atau Ustaz I pada sudut lain pada orang duduk dalam rumah kita. Kalau dalam rumah pun kita kena lebih berapak. Tak masa sebelum ni nak sembahyang jemaah pun payah ngapak. Betul tak? Ya, betul. Allah ni tak boleh dah. Kena sembahyang berjemaah di rumah pula len. Ni ada beza. Makna duduk dalam rumah ianya lebih rapat, tapi dengan orang pada luar sikit pada kita, adik-beradik, maka ianya mungkin kena berjauh sikit sebab suasana SOP lagu tu kan dok zaman dah ni. Iya. Gitu. Ramai. Tu antara jadi keimannya lah. Jadi kita di rumah kena buat apa skala. Abang nasihat kena duduk sekala semaya di rumah tu. Kalau serumah duduk jauh-jauh kena beli rumah besar Ustaz I. Tak gak rumah kecil. Kita rumah kecil ni. Nak atur stah pun tak pandai kita. Kalau 5 orang ada anak 2-3 stah dah rumah kecil. Jadi itulah antara hakikatnya kita lah ni. Suasana baru, norma baru. Tetapi sebenarnya kita hakikatnya kehidupan keluarga ni tetap menjadi satu yang perlu kita laksana. Kalau nafkah wajib, kena beri nafkah. Pendidikan anak-anak jangan tinggal. Apatah lagi dalam bab pendidikan agama. Dalam pendidikan agama. Masa ni lah sepatutnya boleh beri tepuan. Ustaz Hashim nampak ada tu? Kau. Boleh ke Ustaz Hashim? Jadi betul lah. Maknanya kita nak arrange ataupun kita nak tuning dalam norma baru ni dari sudut keluarga supaya selamat. Itu.
kata fleksibel lah. Kalau rumah kita tidak luar, seorang Al-Fadhil Dr. sebut saat ni, kita Yo. kena pandai range dia, kita kena pandai sesuatu dia. Ada. Jadi tak semestinya mesti rumah besar atau betul semestinya apa ni kaya atau miskin itu menjamin keluarga sejahtera. Yang Betul. pentingnya iaitu Setuju. kita dapat sesuaikan dengan Lain putih-putih juga Ustaz. Mana Ustaz Hashim, boleh juga Ustaz Hashim? Lain. Lain deh. Jadi lain. Boleh lah Ustaz Hashim. Sementara tunggu Ustaz Yusri ni selekai Ustaz Hashim. Video sepatas lidah lu. jadi tergendala. Silakan. Al-Fadhil Ustaz Hashim, sila. Lain yang nak bunyi suara tak? Bunyi dah jelas. Comel dah. Jelas. Kau kata Sila. Boleh. Comel. Biasalah kita ada atas wakah ni dia macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Takut lain, masalah lain dia buana sikit. Apa? Lain. Ya, Pada ya. ni. Nama baru. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita boleh bincang mengenai norma baru dalam masalah berkeluarga dalam musim pandemik COVID-19 ni. Ya. Alhamdulillah, pertamanya ialah kita haraplah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera angkat penyakit ni ataupun Amin. wabak ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat kerana dia mari umum seluruh dunia. Ya. Dan biasanya kalau bala umum ni dia mari adalah kerana dosa umum biasanya lah. Tapi mudah-mudahan kalau dosa umum ni dikurang ataupun tidak dibuat ataupun boleh disekat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat benda ni. Yang kedua ialah urusan kekeluargaan ni ialah benda yang mesti kita uruslah, walaupun dalam musim gini ni adalah kita kira agak payah sikit lah kerana ibu anak tak boleh balik melawat ibu, melawat bapa, melawat keluarga, tak boleh. Kenapa? Kerana halangan-halangan kerana masalah tu lah, masalah musim ni. Walau bagaimanapun hubungan kekeluargaan ni telah diteruskan kerana dianya adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ni mempunyai, kita panggil emosi cinta, kita panggil mempunyai sentimen kasih sayang, benda ni, emosi ni, emosi cinta, sayang dan sebagainya dah mestilah disuburkan supaya kecintaan kita kepada keluarga ni boleh berterusan sekalipun dalam musim semacam ini, musim kita tak boleh bertemu muka bersua mata ni, tak boleh. Islam dia mari dia ajar kepada kita walaupun tak boleh tengok mata, tak boleh bersua muka, kita ada sentimen kita ada emosi kita yang mencintai keluarga kita. Sebab tu ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita bagaimana sifat ibadur rahman, Allah Subhanahu Wa Taala sebut walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana seseorang bapa ataupun suami dia mesti prihatin
ataupun kita panggil cakna kepada keluarga dia, tak kira bila-bila masa. Dan mereka ni adalah sifat ibadur rahman. Walladina yaqulun, mereka ni ibadur rahman, mereka berdoa. Rabbana hablana min azwajina, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari kalangan isteri-isteri kami ataupun daripada pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan zuriat kami, qurrata ayun, supaya menjadi penenang mata kami, yakni memberi ketenangan kepada pandangan mata yang zahir sehingga memberi ketenangan kepada mata hati, ataupun mata hati kita tenang dengan isteri-isteri kita dan anak-anak kita. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa ibadur rahman ini orang yang walaupun mereka tidak dapat berhubung dari sudut bersua muka, melihat kamu dengan secara berdepan, tetapi cakna mereka ni, mereka titipkan doa mereka ni di waktu malam, di waktu siang, di tiap-tiap lepas maya, mereka cakna kepada keluarga mereka berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ataupun anugerahkanlah kepada kami di kalangan isteri-isteri kami dan anak-anak kami ataupun zuriat kami ini qurrata ayun, yang memberi ketenangan ataupun memberi ketetapan pada pandangan mata kami. Ini yakni kata ulama, qurrata ayun bagi orang mukmin ialah melihat anak cucu dia. Oh, Ustaz Yi. Iyalah. Tak apa, jelas molek dah. Dia ngadoa saat ni. Doa. Maknanya apa ni, mengecapi nikmat keluarga ini adalah tuntutan agama. Allah. Nabi pun ada menyebut wa ana khairukum min ahli. Aku adalah terlebih baik untuk keluarga. Keluargaku. Jadi menyayangi keluarga ini sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Hasil sebut saat ini, iaitu sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti kata naluri keluarga ni hanya untuk memenuhi tuntutan makan, minum, tempat tinggal sebagainya. Bahkan juga menuntuti kepada nikmat hati ataupun nikmat jiwa. Bukti kasih sayang tu dengan doa dia. Kalau tak doa tu tak saya lagi tu. Kalau tak doa sekadar repeat saja kepada. Iya, maknanya berdoa ni tanda sayang kepada keluarga. Saya pada ailah atau pusrah. Okey, yang maksud jelas Al-Fadhil Ustaz sebut tadi. Ada. Kemudian kita ya ada lagi Ustaz. Ada Ustaz nak sambung lagi sikit. Baru doa baru tu Ustaz. Baru doa baru. Banyak ke doa ni. Tak apa Ustaz, kita pergi ke round yang seru nanti Ustaz akan sebut pula. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, minta maaf banyak kerana line kita ni ada sedikit gangguan. Kita nak bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Wei Azmi lagi. Iaitu kita tengok tadi apabila suasana sekarang dalam suasana yang sebagaimana kita alami ni, jadi lagu mana kita nak supaya usrah sa'idah dapat dibentuk, dapat dijaga, dapat dipupuk, supaya semua orang walaupun duduk dua tidak menimbulkan satu keadaan yang boleh mencederakan sifat nikmat keluarga itu. Dipersilakan kepada Ustaz Dr. Wei. Okay. Terima kasih. Kita sambung baliklah bicara santai kita atas wakaf ni. InsyaAllah kalau kita tengok pada sudut hakikat tadi, hamba secara umumnya jelas bahawa kita tak berubah ya. Walaupun suasana setakat mana pun suasana kita hadapi sekarang ni, norma baru ni, tapi hakikat sebenar tanggungjawab kita perlu kita laksanakan. Pada sudut keluarganya, kita perlu laksana segala perkara sebaik mungkin. Zabela ni kata perlu ada makanan atas meja. Tapi
Makanan atas meja tu lagu mana? Tak semestinya kita nak sama dengan orang lain. Hakikat sebenarnya kita tak boleh nak sama lah dengan orang yang ada pendapatan bulanan. Orang makan gaji hari, puya-puya kerja membatu tak boleh buat kerja lah ni. Maka sudah semestinya keedah penyediaan makanan atas meja tu adalah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan, tak boleh mewah dah lah. Tetapi inilah orang panggil mentally bermula. Tips mula-mulanya kita bermula mentality positif. Kita kena ada mentality positif. Makna dia kita kena terima lah hakikat bahawa kita lah ni berada dalam suasana lagu ni, sifat dia. Realitinya lagu ni. Susahnya cari makan, contohnya bagi orang makan gaji hari lah. Maka ini Betul kan? adalah Datuk. Ya. Betul kan? Ya, betul. Kalau gitu maknanya dengan suasana lagu ni dia boleh membina. Boleh membina jiwa kita. Bila kita tengok sepuluh Dr. West Busani, kita tengok makan atas meja, kita akan berasa orang lain ada kat sepuh kita. Mana situ pembinaan jiwa yang positif. Betul. Mentality. Isap ala ghairi. Betul. Bagi orang yang berada, kita kena ingat bahawa ada lagi orang yang bernasib tidak baik. Khususnya anak-anak kita lah. Anak-anak kita perlu disedarkan bahawa masa learning ni adalah masa susah. Masa yang sukar. Maka adalah perasaan beringat khususnya kepada ahli keluarga kita sendiri. Ahli keluarga sendiri. Sepupu sepapak kita lagu mana kehidupan dia. Sepatutnya boleh angkat telefon. Assalamualaikum. Ada beras ke tak ni? Mana kita kenal. Kita mesti kenal ahli keluarga kita. Maka sifat inilah sepatut kita subuh ni. Sifat lagu ni. Cenderung untuk kasih sayang pada orang lain lagi. Mana ada. Mana tak ada tu memang sifat dia kena berqanaah. Qanaah. Kalau 3 kali makan sehari, maka kemungkinan kita kena cari makan 2 kali sehari je. Contohnya. Jadi itu antara positif. Pahal. Dia panggil pahal hakikat realiti. Nombor 1. Betul. Satu lagi betul. Saat ni kita sebut dari sudut makan, pakai, supaya subuh. Baik, bagaimana Datuk kalau sebelum ni kita mengecapi ketenangan, mengecapi setengah. Sebelum ni pergi melancong, pergi tepi pantai, pergi pulau, pergi bukit kan. Jadi ada rumah baru ni lagu mana nak menimbulkan ketenangan tu. Dari sudut mengecapi nikmat itu. Sila. Sebab itulah perkara kedua kita kena ingat adalah kita kena ikhlaskan diri. Jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mana kita syukur. Kena ada sifat kita syukur kepada Allah Ta'ala segala nikmat Allah beri. Sebelum ni dan pada masa sekarang. Pada masa sekarang ni. Sebab itulah ikhlas ni pada masa susah ni kita kena pupuk. Kita pupuk semangat ikhlas ni. Khususnya cari berkat. Zaman-zaman ni orang tak mikir buat berkat. Orang dah buat banding bapa dia mewah. Bapa kita tak masuk salih Allah Ta'ala. Okey, tak boleh. Kita kena ada mana ada Allah beri pada kita seharusnya kita makan dengan makanan yang Allah timbul berkat. Ni pun COVID ni pun kita kena kait dengan berkat juga. Kan Ustaz Syed? Merasa kena kait dengan berkat juga ni. Buat macam-macam. Nak buat macam-macam SOP-nya, cocok vaksinnya meningkat lagi ni. Orang tak dengar kata tak cocok. Macam-macam ni. Kemungkinan ada unsur kita kena tanda tangan Allah Ta'ala lah juga. Ya Allah, biarlah buka. Supaya orang patuh SOP ke. Supaya orang buat contoh teladan baik. Barulah orang pakai ikut dah. Kalau hak tu jadi PPN pun tak boleh buat contoh teladan baik, maka macam mana rakyat ni ikut tu. Sebab tu jadi tak berkat kemungkinan. Kita kena kecek juga tajuk berkat ni. Walaupun sikit, berkat ni adalah jauh lebih utama yang kita nak pada Allah Ta'ala. Kalau banyak merempoh-rempoh ruah makan ni atas meja pun, tapi ianya tidak berkat, ianya tidak memberi ketenangan tadi. Ustaz Yusri sebut tadi. Tak sampai ketenangan juga dalam kehidupan kita. Walaupun banyak harta. Itu contohnya. Jadi itu antaranya. Dan lain antara lain yang meminta supaya kita banyak syurah lah. Bermusyawarah. Anak beranak apa, kita banyak bermusyawarah. Supaya kita buat keputusan ni berdasarkan kepada cara berhikmah. Secara berhikmah. Bukan dengan cara we arah yang semacam. We arah yang semacam. Marah semacam. Tak boleh. Zaman-zaman kita duduk satu bumbung ni. Duduk sekali, 24 jam duduk sekali ni. Kita tak boleh. Kena jaga kawal emosi.
banyakkan bermusyawarah. Bermusyawarah. Maknanya, Kalau ambil satu-satu tindakan, Datuk Weh, kena ambil satu musyawarah. supaya Nabi kata lah. Hmm. Ya, Datuk Weh. Sebagaimana Nabi kata, la tuzakku anfusakum. Jangan kamu rasa diri kamu yang suci. Maknanya kita kena rasa juga supaya orang lain pun nak suci sebuah kita juga. Ya, Ada? betul. Macam PDP Adlan ni lah. PDP Adlan ni kalau dulu kita malu anak kita pakai handset ni. Macam-macam tengok cerita ke gapo-gapo YouTube ke. Tapi learn ni menjadi keperluan handset ni. Jadi jangan kita buat suuzon. Dia kata-kata, anak kita ni main game lah tu. Tak boleh. Dia ada kerjaan dia pakai handset. Dek tanya. Jadi itu kena berubah lah. Cara kita bicara dengan dia macam mana ni. Kaedah belajar lagu mana tanya khabar. Maka inilah konsep orang panggil interaksi tu ada lebih rapat lagi. Atas tujuannya nak bina rumah tangga ke arah lebih baik. Walaupun dalam suasana yang kita rasa suasana yang susah learn ini. Sukar. Jadi itulah benda-benda yang patut kita kena ingat. Dan setuju sangatlah kalau Ustaz Ashir sebut tadi tentang doa. Doa satu benda yang betul-betul lah. Kita hubung kait kita Allah Ta'ala kena jaga. Hubung kait dengan Allah Ta'ala kena jaga. Walaupun kita buat macam-macam dah tindakan. Tetapi kita kena buat letak tawakal kita. Tawakal kita bergantung harap pada Allah Ta'ala. Supaya dalam segala urusan kita ni, ianya kita mendapat redha Allah Ta'ala, keberkatan, subuhnya kasih sayang. Doa yang baca tadi memang satu yang kita baca sama kadang-kadang tapi kita tak jeliru. Trik norma baru ni, kita kena pastikan baca Quran, biar baca Quran dengan jeliru. Zikir dengan biar faham. Lagu tu. Ini Ustaz Ashir lah. Ustaz Ashir kena detail lagi lah. Kerohanian. Sekat dulu Ustaz I. Ya. Okey, terima kasih Datuk Weh. Aku rasa 3 perkara Ustaz Weh sebut tadi iaitu mencari keberkatan, kemudian kena tawakal kepada Allah SWT, kemudian meneguhkan keyakinan bergantung harap kepada Allah SWT. Dalam kita nak mencapai keluarga yang sejahtera, barulah dia akan menjalar kesejahteraan itu kepada seluruh, bukan setakat pada keperluan makan minum, bukan setakat kepada kebersihan kesihatan, namun dia mengatasi daripada alam dunia ini iaitu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita meneruskan lagi buat bicara kita, jom singgah atau wakah ilmi ni. Itu kita nak minta lah Al-Fadhil Ustaz Ashir bagi kepada kita apakah doa, berapa kali doa, doa yang mana yang maksur untuk ataupun amalan-amalan yang perlu dan kena semesti ada dalam kita suasana lagi ni. Ada apakah cukup dengan baca Yasin malam Jumaat saja ke, ataupun apakah dengan macam-macam lah benda-benda yang dalam bentuk tarbiyah ruhiyah ataupun dipanggil pendidikan jiwa kepada warga usrah ataupun warga keluarga supaya mencapai nikmat kesejahteraan. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Ashir. Sasin, sudah. Waduh malam ni jadi tak apa. Masa test comel dia, masa test comel. Masa test comel. Sudah. Datuk Weh kalau nak tambah sambil kita yalah perkara utama kita ni memang kita kena tahulah realiti kita lah ni realiti. Realiti kita ni kalau sudut data lah, statistik ni, kita tengok bahawa cabaran kita paling besar adalah pembentukan rumah tangga ni hubungan suami isteri lah. Hubungan suami isteri ni kerap kali konfliknya tak urus cara molek, ianya boleh bawa kepada
sampai tahap perceraian. Jadi itu kena ingatlah. Nampak? Walaupun kita rasa Ustaz Asyik Ya. kena saya kira Ustaz Asyik dulu. Nampak Ustaz Asyik? Silakan Ustaz. Sila. Ustaz. Suara tak dengar. Ustaz. Sila Ustaz Asyik. Ustaz Asyik cerdas tu cuma dia gingangi. Ya. Tu dia. Yang nak tak jadi. Tadi lagi. Okey, silakan. Tak apa. Tak dengar. Lain tak jadi. Lain Silakan Ustaz. masalah. Tak apa. Tak ada yang lain. Mana ni jadi lain. Oh. Tak boleh. Buat tu lah. Apa sila. Anda dengar. Tak ada lain tak salah. Kita tuan rahmati Allah SWT. Mohon maaf sekali lagi. Teknikal kita ada masalah sikit. Ada masih dia lah. Ini salah satu daripada pengajaran kepada kita. Norma baru ni iaitu satu benda yang kita tidak jangka. Kita tak jangka. Kita rasa kita planning, kita buat perancangan, kita buat apa-apa kan, strategi sebagainya. Bila siapa tahu nak jadi, dia tidak jadi sebagaimana kita rancang. Sebagaimana contoh ni, sebagaimana contoh. Jadi kita ada perkara yang kita nak Ustaz Asyik akan sebut tadi oleh kerana teknikal tu. Kalau Sakwen nak tambah titik panjang sikit wiri okey apa silakan. Yalah. Dalam bab doa tu memang satu benda keperluan lah. Keperluan supaya kita hubungan Allah Ta'ala itu kita jaga. Namun amun nak sebut tentang interaksi dan konflik. Kita kena jaga juga ni. Masing-masing kena jaga konflik ni. Hasil pada tindakan kita. Kita tak sedar ni. Kadang-kadang benda yang kecil boleh bawa pada borak jadi kohor besar. Sebagaimana contoh kalau kita tengok dalam data berkaitan dengan sebab-sebab perceraian. Sebab-sebab perceraian ni antara utamanya disebut ketidaksefahaman. Tak sepahaman antara laki bini. Maka itulah pucuk utama separuh daripada permohonan cerai ni disebabkan oleh berlakunya ketidaksepahaman. Makna dia hubungan suami isteri, orang yang paling rapat dengan kita ni, seharusnya kita kena sesak sekiranya ada konflik. Konflik. Benda kecil je. Hak lelaki dengan ego dia, nak jemur kain tak boleh. Dia kata, aku bukan taraf kita jemur kain. Contohnya, kecil je tu, jemur kain pun tak boleh. Sedangkan punya learning ni, bukan kena jemur kain, masak, jaga anak, awak susu anak kecil. Kena pakat-pakat jaga belakang punya ni. Sepatutnya. Tanggungjawab tu. Punya ni, betul kan? Betul kan? Punya ni selain pada kita masuk, kita yang pentingnya ada makan SOP lah. SOP lah. COD. Tapi jangan mewah lah. Tak boleh mewah. Yang kedua, aku rasa penting juga ni. Sebab kita ni, antara sebab cerai ni dikata ada unsur kecurangan. Sama ditulis dalam borang cerai tu kerana curang. Apa curang ni? Curang ni antara lainnya sebabnya dikata ada hubungan dengan lelaki lain contohnya. Ataupun Tino kata suami dia ada hubungan dengan isteri lain. Buktinya apa? Buktinya WhatsApp. Buktinya FB. Buktinya ada perhubungan. Jadi hak ni pun kena beringat. Tak care ada 24 jam dia pergi handset. Masalah nak masuk gapo pun kecek dulu dengan gawe lama contohnya. Jadi hak ni kena beringat juga. Handset ni kena pada masa-masa tertentu je boleh guna handset. Nak tidur malam boleh handsetnya. Jangan tidur pula. Handset lagi. Ni. Ada WhatsApp alumni lah macam-macam ni pucuk juga ni. Ni tak boleh. Jadi tak boleh. Kita kena ada kawalan juga. Kawalan juga punca ni. Jadi tu. Lainnya memang tu ada masalah kewangan. Antara 22% orang terlibat dengan perceraiannya, 20% kerana pasangan tidak bertanggungjawab. Masalah ada hubungan apa ni terlibat dengan jenayah, dadah dan sebagainya. Jadi benda-benda ni adalah merupakan sekiranya kita tak
tak boleh reti hadapi cabaran. Ada stres, ambil benda-benda tak molek. Daun ketung lah, macam-macam. Ni boleh lah. Kita kena bab ni lah kita minta Ustaz Yi kata tadi. Kerohanian kita kena jaga. Hubungan kita Allah Ta'ala kena jaga. Kena kuat semangat. Duk mana kuat semangat kita? Apabila kita dengan hubungan Allah Ta'ala terpelihara. Sebab itulah perlu ada banyaklah doa-doa yang kita patut amal, zikir-zikir, selawatnya, supaya kita mengisi masa lapar kita, mengisi masa-masa kosong kita, berilah satu peruntukan masa khususnya kita untuk menyucikan diri. Kita mengadu pada Allah Ta'ala. Sebara masalah-masalah kita hadapi, termasuklah masalah ekonomi, masalah tempat kerja, masalah anak bini dan sebagainya, perlulah kita guna satu peruntukan masa berhubung Allah Ta'ala. Munajat lah. Istilah sekarang kitanya munajat. Apa cara sekalipun munajat, semaya, solat, sunat, hajat ke sebagainya, maka semuanya ada bagi tujuan untuk kita menjaga hubungan Allah Ta'ala supaya tak adalah Ustaz Yi, supaya hidup kita mendapat rahmat dan berkat pada Allah Ta'ala. Situ. Ustaz Yi kita tambah sikit Ustaz Yi. Ustaz Yi sendiri kena ada juga wakilah Ustaz Yi. Second. Dalam norma kita ni, norma baru ni, kita memang punya suatu peluang lah kalau kita tengok dari sudut kebaikannya, satu peluang besar. Sebagaimana Nabi Musa AS sebut, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, hidup kita ni kena ada empat masa. Kena ada 4 masa hidup kita ni. Masanya pertama iaitu mencari Allah SWT. Kalau sebelum ni kita tengok orang cari Allah Ta'ala ni macam-macam alasan. Kalau sebelum ni bebas pergi situ sini jadi tak ada, macam-macam alasan diberikan. Kalau muda nanti tua, kalau apa ni sibuk nanti lapar, kalau sakit nanti tegar. Jadi kalau kita ambil peluang ni, masa kita yang pertama iaitu kita cari Allah. Inilah masa yang paling utama. Kita tak pergi mana dah. Maka kalau rezeki kata selogiknya, kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kena ke COVID ini, takut COVID ini, makin rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin kenal kita dengan Allah Taala. Makin banyak kita menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan makin rajin kita nak melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu ada masa kita bermuhasabah. Pertama tadi masa untuk kita mengenal Allah. Yang kedua itu masa kita muhasabah, iaitu kita beruzlah. Sebagaimana Ustaz Abai sebut ni, ada ruang untuk kita ni mengasih diri untuk kita merenung kepada Allah Ta'ala. Merenung kelemahan kita. Kalau sebelum ni kita duk tengok, duk tinja, duk selidik, duk tajasus, duk itau kan. Jadi musim ni boleh kita ita diri kita. Kita seloka diri kita, kita tengok mana kelemahan yang perlu kita tingkat perbaiki. Inilah masa yang sesuai. Yang ketiga iaitu masa untuk kita mempertingkatkan mutu amalan. Pertingkatkan mutu amalan. Setelah kita muhasabah tadi, maka kita akan pertingkat. Kalau sebelum ni semaya kita agak cuah. Semaya kita kata berlorak. Kalau orang kerja, waktu semaya tengah hari ataupun waktu semaya rehat tu, dia akan rasa tak ada. Tak ada. Banyak alasan diberikan. Jadi sekarang kita tengok peluang tu habui. Kita tengok bab lain tu kita suruh orang lain tu. Kita tengok peluang, dari sudut peluang yang Allah Ta'ala bekal kepada kita. Tuhan sebenarnya dari sisi norma baru ni, musim Covid ni sebenarnya satu peluang Tuhan sia kita. Kalau sebelum ni kita duduk berlagak gaduh, inilah peluang kita boleh sempurna. Semaya kita tenang, semaya kita bersiap siaga, kita berasa nak untuk buat kebaikan. Jadi kalau sebelum ni sehari kita rasa jaga kita tepuh nak kebaikan. Sedangkan sepanjang hari itu Tuhan buat mutiara kebaikan ni berselerok. Berselerok kebaikan. Masa banyak. Kalau kita boleh kutip
mutiara kebaikan kita, orang kata kita cucuk buat apa ni kata, kita dapat punya satu mata kata yang begitu panjang, yang berharga. Sepengah orang buat tambah. Tak, kata tekuk. Ada. Makin lanjut, makin mahal. Ada. Jadi kalau kita katalah mutiara di pagi hari lagi mutiara kita kutip. Kemudian menjelang subuh kita kutip pula. Kemudian di awal pagi kita dapat kutip pula. Maknanya tak ada peluang kita rasa tercicir daripada kutip mutiara. Dan yang keempatnya, bahagian keempat iaitu kita memenuhi keperluan kita, iaitu makan, minum, pakai, berkongsi, beri pandangan. Ini nombor 4. Jadi kalau kita tengoklah, kita tengok, bukan kata tak penting, kita tengok dalam 4 masa ni sebagaimana disebut tadi, masa mana yang kita tengok orang duk kali, orang duk sibuk, iaitu memenuhi masa keempat. Masa hok makan tu nombor 1. Hok ada makanan dah pun nak makan lagi. Makanlah. Jadi dalam nombor baru ni kita boleh setting balik masa tadi. Kita boleh buat orang kata priority ataupun susu galus narai. Ada. Mana sebelum ni kalau kita kata hidup sebelum ni hidup kita begitu je. Kata hidup pagi kok nanti malam tidur. Bangun pagi celak mata kok hidup. Tu ya apa ni makna hidup pada kita. Namun bila kita dapat mengecapi norma baru ni, kita ada satu benda baru kita kecapi. Ada. Kalau sebelum ni kita tak ada tepuh nak baca Quran. Tapi dengan norma baru ni duduk 2 rumah. Walaupun kerja 2 rumah tak kena tak ada jam Quran. Ada. Tak ada jam Quran. Kita ada. Ada. Dan kalau kita tengok dalam masa yang dibagi saat ni, maka kita dapat jadikan kita mencapai suatu nilai tambah dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera. Barulah ada qalbus salim, hati yang sejahtera. Bila qalbus salim, hati kita sejahtera, kita berkongsi dengan kalbu-kalbu yang lain ataupun qulubu yang lain, maka kita melebarkan kasih sayang, melebarkan kemesraan, melebarkan kerinduan sebagaimana Khalid Sa'asih sebut tadi. Nikmatnya kita mengecapi demikian. Baik, tu apa sikit jadi kalau Sakwen nak buat satu simpulan, kita ya insya-Allah apa yang disipul tadi tu memang merangkumi lah. Dan kita ingat balik apa yang Ustaz Ashir sebut tadi, doa ni adalah satu, kalau kita buat atas wakaf tak boleh buat balik 2 rumah, payah kat Ustaz Yi. Jadi kita ambil doa ni, buat balik, buat amal, boleh dah. Kita pakat kesimpulan hari ni. Supaya lepas pada ni, program ni, pastikan bahawa apa yang terkandung dalam doa yang sebut tadi, dalam surah Al-Furqan ayat 74 tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati, penenang penyejuk mata memandang, dan jadilah kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau ini sebagai satu kesimpulan kita boleh ambil, supaya inilah tanggungjawab kita ada doa ni lah, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala pun memberi satu keberkatan kepada kita. Sebagaimana juga doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang bermaksud, ya Tuhan kami, tunjukkanlah pada aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau redai. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, dan sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi kalau inilah doanya
termasuklah doa yang kita baca dalam surah, dalam doa kunut. Molek tu, doa kunut pun. Supaya kita semua antaranya kita minta supaya berkatilah apa yang telah engkau kurnia kepada aku. Wa barik li fi ma a'tait. Maka kalau itulah kita menghayati doa-doa tu, nescaya kita akan menunaikan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Mengharapkan redha Allah Ta'ala, mendatangkan rahmat kasih sayang dia kepada kita dan antara hubungan kita dengan sesama ahli keluarga kita pun akan sentiasa disuburkan. Maka itulah barulah kita mencapai darjah as-sakinah, tenang, sejahtera rumah tangga dan juga kita dapat redha pada Allah Ta'ala. Saya rasa itu saja dah sebagai kita sebut bahawa kalaulah doa ini jadi keamalan, maka insya-Allah ianya kita mendapat rahmat dan berkat pada Allah, doa tersebut. Sekadar tulis Ustaz sebagai kesimpulannya Ustaz Haji. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Azimin di atas kesimpulan perbincangan kita pada malam ni, iaitu tajuk kita pada malam ni norma baru keluarga sejahtera. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi sebagai penghujung, hamba mohon maaf kerana ada sedikit gangguan teknikal, tak dapat nak menyempurnakan perbincangan perbualan kita pada malam ni. Terutama sekali kita tak dapat nak dengan molek Al-Fadhil Ustaz Hashim. Lain kali Ustaz Hashim. Namun tuan-tuan dan puan-puan tidak akan kecewa. InsyaAllah kita akan ada lagi program Jom Singgah Wakaf Ilmi ni akan berlangsung setiap malam Isnin dan malam Rabu pada minggu-minggu seterusnya, dan insyaAllah kita akan cuba bawa bersama-sama program ini dengan orang-orang yang yang hebat-hebat sebagaimana yang tuan-tuan inginkan insyaAllah. Dan topik-topik perbincangan perbualan kita dalam santai tapi dia membuahkan hasil. Sebagaimana contoh malam ni, kita dapat doa ni tak kira lah mana. Lebih-lebih lagi doa dalam keadaan kita ditimpa musibah adalah doa yang mustajab. Jadi terima kasih kepada pertama sekali Al-Fadhil Ustaz Hashim, yang kedua Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan Azimin kerana sudi berkongsi kita pada malam ni. Dan tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, itu dulu di sini dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di malam-malam minggu hadapan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa mari tinggallah lemah depego. Bila Israel dah siapa